wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi pengurusi bagi Masjid Al-Muhtadin, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa bagi masjid, bu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para guru, para alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita panjatkan setinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini. Dan tempoh masa yang lebih kurang dalam 1 jam setengah ni, kita akan cuba untuk diskusikan sebahagian daripada kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi. Ini kitab yang saya karang dalam bentuk syair, khusus berkaitan dengan adab-adab menuntut ilmu dan bagaimana untuk talaqqi ulum syar'iyyah khususnya. Jadi saya karang kitab ini pada tahun lepas. Sebenarnya dah karang tahun sebelum tu lagi, tapi tak selesai. Saya berhenti, kemudian sambung semula pada tahun ini, selesai dan alhamdulillah disiapkan dalam bentuk cetakan ini, lebih kurang dalam 205 bait ataupun 205 rangkap syair dalam susunan syair dengan bacaan rajas ataupun dalam bahasa Arab dalam ilmu qafiyah dan arud, ini dalam bahar rajas, iaitu bacaan dengan mustaf'ilun 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 2 kali. Jadi mustaf'ilun 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 mustaf'ilun, ia ada lagu dia. Baik, sebelum kita masuk kepada perbahasan kitab yang saya karang ini, mungkin kita ada pada tangan tuan-tuan semua. Pada permulaan kitab ini, sebelum kita masuk dalam, kalau tuan-tuan buka pada muka surat ni, muka yang pertama, bukan dia tulis nombor, tak ada nombor, kertas yang pertama tu, dia ada falsafah kulit kitab. Kenapa saya letakkan kitab ini dengan gambaran dia ada teko, kemudian ada cawan, kemudian warna kulit kitab ni warnanya biru, maka saya letakkan di depan ni falsafah kulit kitab. Kenapa saya pilih gambar ini untuk diletakkan di depan kulit kitab saya? Maknanya bukan saya saja saya letak tiba-tiba gambar teko, tiba-tiba gambar cawan, ada bunga dan sebagainya. Jadi di sini warna biru saya letakkan di sini adalah bermaksud warnanya ilmu, kerana langit ini berada di tempat yang tinggi. Alhamdulillah Ustaz Yusuf. Jadi gambarkan warna langit yang tinggi, dan kemudian ini juga menunjukkan kepada ketinggian ilmu. Kerana itu kalau tuan-tuan buka di belakang, muka surat belakang sekali, ada gambar seorang syekh memegang kitab, kemudian dengan lengan bajunya yang luas dan serbannya yang besar, kemudian pakai kasut warna biru. Kasut tu bukan kita berwarna tu, memang gambar dia macam tu asalnya. Nah, ini adalah gambaran kepada para ulama pada kerajaan Turki Uthmaniyah, yang mereka yang alim akan memakai kasut yang berwarna biru, menunjukkan kepada ketinggian ilmunya. Jadi orang-orang alim pada zaman Turki Uthmaniyah, ketika mereka mengajar, mereka akan pakai kasut berwarna biru untuk menunjukkan bahawa ini alim. Kenapa tak dipakai di atas serban yang warna biru? Tak. Serban kerana dipakai warna putih. Nah, sesuai kerana itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana yang paling disukai oleh baginda Nabi adalah warnanya putih. Warna hijau nombor 2 setelah warna putih.
Ini saya ada sebutkan dalam kitab saya Asy-Syamil fi Khulasati Syama'il, dalam perbahasan berkenaan dengan warna-warna kesukaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat dipakai serban besar, kemudian pakai baju lengannya luas, kerana ini mengambil daripada apa yang disarankan oleh Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Al-Imam, azimu amaimakum wasi'u akmamakum. Besarkan serban kalian dan luaskan lengan baju kalian. Ini untuk mentakzimkan dan juga memuliakan serta membesarkan ilmu. Itu serban mereka besar, karena serban tu biasanya adalah kain kafannya mereka. Kain kafannya mereka. Dan lengan baju mereka besar, karena di dalam lengan baju tu dulu ni diletakkan pen, diletakkan dakwat untuk dibawa dalam pengajian, diletakkan buku untuk lindungi daripada hujan, panas dan sebagainya. Ini adabnya para ulama terdahulu dengan kitab-kitab ilmu. Jadi itu kerana itu saya pilih warna biru sebagai biru laut ataupun biru langit untuk menggambarkan bahawa kitab ini adalah kitab yang berkait dengan ilmu dan ketinggian ilmu. Yang kedua, teko. Teko ini adalah gambaran kepada seorang guru yang penuh isinya dengan ilmu dan kemudian dituangkan ke dalam muridnya dengan ilmu tersebut. Dan kalau kita perhati, tuangannya pula tidak penuh, bukan melimpah, kerana ini menunjukkan bahawa yang dituang oleh guru tadi yang sesuai dengan muridnya, bukan yang diinginkan oleh muridnya. Faham? Jadi guru akan menuangkan ilmu yang sesuai untuk muridnya, bukan yang diinginkan murid. Karena itu kita datang kepada guru sebagai talib, iaitu orang yang menuntut, yang mana dia akan minta dengan apa sahaja yang akan dituangkan oleh gurunya, maka dia terima pada waktu tersebut. Dan tuangannya tidak penuh dan tidak akan mengotorkan murid tersebut, karena sesuai dengan murid tadi dan juga dengan ambilannya. Kemudian cawan di bawah. Cawan itu menunjukkan bahawa murid ini berada di bawah dan guru di atas. Dan kalau tuan-tuan tengok pula, tidak ada yang menuang, yang ada hanya proses penuangan tersebut. Jadi hakikat yang menuangnya siapa? Yang menuangkan ilmu ke dalam dadanya murid dan diberikan kefahaman kepada murid adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya maksudkan di sini bahawa Allah taala itu ghaib. Tak, Allah taala itu zahir. Kita yang tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah zahir, lebih zuhur daripada alam ini. Tetapi disebabkan kerana hijabnya dosa kita, maka kita tidak boleh melihat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mampu untuk melihat dengan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah taala. Maka yang menuangnya hakikatnya Allah. Allah yang menuangkan ilmu tersebut. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, "Nama ana qasimun wallahu yu'ti." Sesungguhnya aku ini hanya pemberi, pembahagi sahaja. Yang memberi hakikatnya adalah Allah. Jadi yang memberi ilmu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memberi faham ketika kita datang dalam pengajian, kita hadir dalam majlis ilmu dan sebagainya adalah Allah. Guru hanya sebagai sebab sahaja, sebagai wasilah, sebagai perantara sahaja. Karena ini yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat yang memberikan faham tadi kepada siapa? Allah. Allah taala. Maka minta kepada Allah dengan kefahaman tersebut. Jadi minta kepada Allah dengan faham tadi. Baik. Kemudian adanya bunga putih yang berada di tepi cawan tersebut, itu memberikan gambaran kepada keindahan dan kecantikan yang akan sentiasa mendampingi murid tersebut ketika mana dia melazimi adab dengan gurunya. Dia lazim adab dengan gurunya, maka nanti akan diwarisi dengan keindahan, kecantikan, kemuliaan, kebaikan dan sebagainya. Maka ini adalah gambaran kepada apa yang akan dibahaskan di dalam kitab ini. Maka kitab ini berkait dengan ilmu dan adabnya. Maka saya perlihatkan kitab ini dengan perhiasan yang moga-moga sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Karena kemuliaan ilmu itu besar, maka saya letakkan stamping dia pun emas. Dan kemudian diletakkan teko, cawan, warnanya pun biru. Walaupun ini semuanya ada maksudnya, menunjukkan bahawa mahalnya perkara tersebut, mahalnya ilmu tadi. Dan ini cetakan ni saya buat di Kuala Lumpur dengan cetakan Akademi Jawi, antara tempat percetakan yang sangat menjaga nilai percetakan tersebut. Jadi bukan
dicetak begitu-begitu je. Ini kalau kata dengan gharat tijari, hanya sekadar nak meniaga sahaja semata-mata, tidak. Jadi tujuan ini adalah untuk memuliakan ilmu, memuliakan hatta dengan percetakan sekalipun. Itu kalau kita lihat tuan-tuan semua, macam mana para ulama terdahulu karangan mereka ataupun susunan kitab mereka, jahitan kitab mereka, zaman dulu jahit kitab, atau jahitan pun dijaga, sampai macam tu sekali. Betul, kalau kita tengok nanti pada adab kitab, bagaimana mereka menjaga kitab dan sebagainya, maka kita akan jadi kagum akhlaknya yang ditunjukkan oleh para alim ulama kita yang terdahulu, diturunkan kepada generasi yang akan datang. Baik, kita masuk kepada perbahasan. Jadi sebab tu kitab ni saya sebutkan ni urjuzah. Urjuzah ni adalah bahar rajas yang saya sebutkan tadi, iaitu mustafa'ilun, mustafa'ilun, mustafa'ilun. Kalau boleh baca dalam sepertinya Alfiyah Al-Imam Ibn Malik radhiyallahu anhu, Alfiyah dalam Nahwu. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Itu bacaan dia begitu. Mustafa'ilun, mustafa'ilun, mustafa'ilun. Jadi kitab saya pun macam tu juga bacaannya. Jadi kena baca dengan bacaan seperti syair Arab. Jadi saya tak perlu baca mukadimahnya, tuan-tuan boleh baca sendiri. Saya letakkan dua-dua, tuan-tuan. Muka surat yang kalau sebelah ni Jawi, sebelah ni Rumi, sama aja. Sengaja saya letakkan begitu kerana banyak saya sebelum ni tulis Jawi saja. Lepi ke masjid buat daurah, ada orang bila pegang kitab je, oh Jawi ke? Tak balik. Rupanya nak kena ada Rumi. Jadi saya buat dua-dua, tak ada alasan lah. Kok tanya pula lepas ni bahasa Inggeris tak ada? Jenuh. Nah, kita buat pula lepas ni bahasa Inggeris pula satu lain lagi. Kok saya lepas ni Urdu tak ada? Urdu. Kacau. Jadi saya buat dulu kerana ini meraihkan kepada orang yang mungkin agak lambat sedikit dalam bacaan Jawi, maka dia boleh tengok di sebelah terus. Sama saja. Dia punya susunan dia. Baik. Kita buka terus pada mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya karang begini kerana saya lihat di dalam manuskrip Melayu yang terdahulu yang ada disusun oleh seorang doktor, kajiannya jurnal berkenaan dengan manuskrip berkaitan dengan pendidikan Islam, pendidikan agama Allah Subhanahu wa taala di tanah Melayu kita ini, dalam bentuk nazam ataupun dalam bentuk syair sangat kurang. Malah ada satu nazam adab yang dikarang tapi tak diketahui siapa pengarangnya. Dan saya pun tidak pasti bagaimana cara bacanya. Sama ada dengan nazam tadi mungkin dengan syairnya Melayu, macam yang kita Melayu bacalah, kan. Kalau orang Melayu punya syair macam mana, ada lagu dia tu kan. Tersebutlah kisah, macam itulah. Ini bukan begini bacaannya. Kitab saya bukan baca macam itulah. Kerana ini syairnya seperti Arab. Jadi kalau tuan-tuan nak baca, boleh buat lagu juga. Lagunya seperti lagunya bacaan syair Arab. Baik. Jadi bila saya tengok masih kurang yang mengarang dalam bentuk syair berkaitan dengan adab dan juga tata susila dalam menuntut ilmu agama Allah Ta'ala. Banyak ditulis, diterjemahkan kitab daripada kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum. Kemudian diterjemahkan sebahagian kitab-kitab adab yang lain, seperti adab di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, Adabul Ilm dan Kitabul Ilm. Ada dikarang oleh para ulama, ada juga yang mengambil sedikit daripada Ayyuhal Walad dan sebagainya. Cuma dalam bentuk syair secara khusus, dalam pengetahuan saya yang singkat, yang kajian yang saya lakukan, masih kurang, tidak ada. Maka kan tu saya mengambil inisiatif untuk mengarang karangan dalam bentuk syair Melayu yang menceritakan khusus berkenaan dengan adab-adab menuntut ilmu dan turutan dalam menuntut ilmu. Dan kalau kata kita dapat baca kitab ini, insya-Allah sekurang-kurangnya kalau tak habis pun ataupun tak boleh kita nak ikut semua yang ada dalam ni pun, kita dapat faham kata rupanya susah nak dapat ilmu ni. Rupanya susah yang para ulama kita nak tuntut ilmu ni, bukan benda yang senang. Jadi taklah cepat untuk kita nak petikaikan para alim ulama. Tengok tok-tok guru dan sebagainya, kita nampak dekat dia setelah dia jadi tok guru. Sebelum dia jadi tok guru, kita tak tengok macam mana susah dia, bagaimana hinanya dia dalam menuntut ilmu agama Allah Ta'ala. Habisnya duit dia, masanya, ditinggalkan keluarganya. Dan kemudian ada sebahagian daripada ahli keluarganya yang wafat dalam keadaan beliau masih lagi menuntut pada waktu tersebut. Dan kedai-kedai yang ataupun perniagaan yang dia jalankan terpaksa kharib, maksudnya akan bankrupt dan sebagainya kerana untuk menuntut ilmu agama Allah Ta'ala.
maka kita akan jadi kagum ketika mana kita tahu bahawa susahnya, beratnya amanah tersebut, dan bukan masa yang singkat untuk mendapatkan ilmu bagi mempertahankan agama Allah Ta'ala. Jadi tujuan belajar ni untuk apa ni? Menjadi benteng kepada agama Allah Ta'ala. Kerana benteng agama ni dengan ilmu. Benteng agama tidak ada dengan benda lain, dengan ilmu sahaja. Tak ada benda lain. Wallahi, tak ada benda lain. Siapa ada kata benda lain, bohong. Ilmu sahaja yang akan membentengi agama ini. Karena Nabi kata Sayyidina Al-Imam Az-Zarnuji radhiyallahu anhu dalam Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, katanya nama baqa'ul Islam bid-din bil ilm. Baqa'ul Islam bil ilm, sesungguhnya kekalnya Islam itu adalah dengan ilmu. Nah, Imam Zarnuji tak sebut nama baqa'ul Islam bis siyasah, kekalnya Islam tadi dengan politik. Tak. Innama baqa'ul Islam bil iqtisad, kekalnya Islam tadi adalah dengan ekonomi. Innamal baqa'ul Islam bis silah, sesungguhnya kekalnya Islam tadi adalah dengan pedang. La. Innama baqa'ul Islam bid-din bil ilm, kekalnya agama ni dengan ilmu sahaja. Dengan ilmu yang akan kekalnya agama Allah Ta'ala, dengan ilmu yang akan menentukan bahawa agama ini akan berjalan dengan baik ketika dipimpin oleh yang baik. Faham tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala? Baik, kita masuk pada perbahasan. Jadi saya jadikan ada beberapa kitab sebagai rujukan utama saya ketika mengarang kitab ini, dan antaranya kitab Ta'limul Muta'allim karangan Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah, juga antaranya kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim karangan Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, juga karangan Al-Imam Al-Allamah Arabi bin Abdullah Ibn Abi Yahya Al-Masari Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala, dan kitabnya Siraj Tullabil Ulum, ini nazam yang dikarang dalam bahasa Arab. Kemudian yang keempat, kitab Adabul Alim wal Muta'allim fima yahtaju ilaihi al-muta'allimu fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawaqqafu alaihi al-muallimu fi maqamati ta'limihi. Panjang nama kitabnya. Ini karangan Kiai Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala, pendiri Nahdlatul Ulama Indonesia. Dan juga ada kitab-kitab yang lain lagi yang saya jadikan sebagai panduan, antaranya kitab karangan Syekh Muhammad Awwamah, Syekhuna, guru kami Syekh Muhammad Awwamah hafizahullahu ta'ala, yaitu kitab Ma'alim Irsyadiyah. Baik, jadi itu antara yang saya jadikan rujukan utama untuk menyiapkan karangan saya ini. Baik, kita buka pada Bismillahirrahmanirrahim, muka surat 14. Tuan-tuan, kalau kata tengok ada muka surat yang terlari, bagi tahu balik. Ada sebahagian masjid saya pergi baru ni, muka surat dia lari, ataupun dia dah lajak, maksud hilang muka surat, maksud dia silap cetakan. Jadi bagi tahu balik, nanti bagi balik kepada Ustaz Zaki ke belakang, ataupun Ustaz Nu'man ke yang jaga bahagian kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi yang Maha Esa, Tuhan yang mengutus akan Nabi kita. Tu cara baca dia. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Cara ni. Jadi segala puji bagi yang Maha Esa, Tuhan yang mengutus akan Nabi kita. Macam tu. Abda'u bismillahirrahmani, contoh gitu. Jadi cara bacaan ni macam hak Arab punya, macam Alfiyah Ibnu Malik, macam Manzumah Baiquniyah kalau kita mengaji di pondok dan sebagainya. Boleh buat lagu. Lagu dia macam-macam lah. Segala puji bagi yang Maha Esa, Tuhan yang mengutus akan Nabi kita. Selawat salam buat junjungan mulia Sayyiduna Muhammad, Rasul tercinta. Contoh lagu dah. Saja malah nyanyi lagi, tak lagi takut tuan-tuan teruja pula kan. Jadi tu antara lagu dah, banyak lagi lagu. Berapa banyak lagi, ada 2-3 lagu lagi yang kita boleh buat untuk dinasyidkan atau dikhasidahkan syair ini. Juga buat keluarga dan sahabat dan tabi'in yang tak pernah kenal penat, menyebarkan ajaran Nabi yang mulia, buat panduan umatnya yang tercinta. Ini muqaddimah kepada kitab ini, ataupun dipanggil muqaddimatul kitab dipanggil. Ini panggil muqaddimatul kitab, muqaddimah bagi kitab. Dan satu lagi dipanggil muqaddimatul ilm. Dia ada 2 muqaddimah dipanggil. Yang pertama dipanggil muqaddimah ilmu,
Yang kedua dipanggil Muqaddimatul Kitab. Muqaddimatul Kitab, permulaan kitab yang dikarang oleh pengarang, yang dia ada pada muqaddimah tersebut ada bismillah, kemudian ada alhamdulillah, ada selawat kepada Nabi Muhammad, dan kemudian ada kadang-kadang ditunjukkan dalam muqaddimah tersebut, permulaan kitab tadi, apa yang nak dibicarakan dalam kitab tu. Contohnya, tuan-tuan buka pada muqaddimah muka surat yang ke-8. Nah, surat ke-8 saya tulis alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil muallimin, afdali nah, silap baris tu. Afdalil muallimin ala al-itlaqi wa ala alihi wa sahbihi khairil muta'allimin alladhina saru ala tariqil haqqi, amma ba'du. Jadi ini muqaddimah ni menyebutkan bahawa segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, selawat salam ke atas baginda Nabi kita Muhammad, junjungan besar, sebaik-baik guru alal itlaq. Maksudnya secara mutlaknya tidak ada guru yang terbaik melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ala alihi wa sahbihi khairil muta'allimin, dan juga selawat dan salam juga ke atas ahli keluarga Nabi dan juga para sahabat Nabi yang merupakan sebaik-baik murid, nah, yang menjalani jalan kebenaran, maksudnya mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi muqaddimah ni kalau kita baca di dalam ni disebutkan muallim, ada disebut muta'allim. Oh, ini maksud dia kitab apa ni? Kitab muallim, muta'allim ni. Maksud ini kitab berkaitan dengan guru dan murid. Adab antara, hubungan antara guru dengan murid. Maka ini dipanggil apa dalam muqaddimah? Kalau dalam bahasa balaghahnya disebut sebagai bara'atul istihlal, ataupun muqaddimah menjelaskan kepada kita maksud pengarang. Jadi kita baca muqaddimah tu kita tahu dah, oh rupanya pengarang ni dia karang kitab berkait dengan adab. Maksudnya berkait dengan guru dengan murid, dan juga apa-apa yang berkait dengan guru dan murid. Maksudnya dipanggil apa dalam bahasa balaghahnya? Dalam bahasa apa ni badi'nya disebut sebagai bara'atul istihlal. Baik, muqaddimah saya yang kedua dalam syair, saya tidak tunjukkan sangat kata itu adalah kitab yang berkait dengan ilmu. Saya cuma umumkan sahaja, sebut selawat kepada Nabi, dan juga puji kepada Allah Ta'ala, selawat kepada ahli keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dipanggil muqaddimatu al-kitab, ataupun dipanggil bara'atu al-matlab, dipanggil. Dia ada 3 bara'ah, dipanggil bara'atul matlab, bara'atul maqta' dengan bara'atul matlab. Beza, tambah huruf belakangnya beza. Matlab dengan apa ni maqta'. Kalau bara'atul istihlal ataupun bara'atul matla' tadi yang kita sebut tadi, muqaddimah, orang boleh tahu apa yang akan dibincangkan. Yang kedua bara'atul matla', jadi pengarang memulakan dengan puji kepada Allah, selawat kepada Nabi, apa ni, selawat kepada ahli keluarga Nabi, dan selesai. Ada amma ba'du. Nah, dan setelah daripada puji kepada Allah, setelah daripada puji kepada Nabi, selawat kepada Nabi, maka masuk kepada perbahasan. Maka dipanggil bara'atul matla'. Jadi ada tuntutannya. Kitab dia tadi ikut kepada prosedur. Nak tulis kitab kena buat macam tu. Tak boleh tulis hentam masuk saja. Itu cara dia. Bara'atul maqta' dipanggil pula tu penutup yang bagus. Penutup dia ditutup dengan selawat kepada Nabi, puji kepada Allah Ta'ala. Maka tu dipanggil bara'atul maqta'. Tuan dengar, ingat tak ingat tak apalah, yang penting dengar je. Lepas tu bila nak mengaji kena ada pen. Bila saya cerita, macam mana nak ingatnya kalau tak tulis? Dengar saja. Bara'ah ada berapa? 3 bara'ah tadi apa? Ustaz cerita bila kami tak ingat pun tak apa. Yang penting kalau kata boleh tulis, tulis. Adab bagi penuntut ilmu, yang pertama kena ada guru, yang kedua kena ada murid, yang ketiga kena ada alat ilmu, yang keempat kena ada jawul ilm, maksudnya ada suasana ilmu dan juga apa ni orang panggil suasana ilmu. Yang kelima ada apa? Manhaj. Kena ada manhaj dalam menuntut ilmu agama Allah Ta'ala. Alat ilmu tadi apa dia? Antaranya pen, kitab dan sebagainya. Baik. Kalau ada guru, murid tak ada, tak jadi. Guru ada, murid tak ada. Buka pondok, tak ada anak murid. Untuk nak mengajar kat siapa? Kat tiang. Boleh ya? Kalau ada anak murid, guru pula tak ada. Anak murid semangat, tok guru tak ada. Jam juga. Tak nak mengaji. Tok guru ada, anak murid ada, tapi kitab tak ada. Mengaji kot mana? Nah. Atau ada kata tak, kita mengaji cara soal jawab. Oh, ni muhuk. Mengaji macam mana soal jawab? Ni berlaku di Mesir. Ada no. Saya tanya ada sebahagian orang ni dia tak, ngaji tak pergi. Dia
Bila tanya kenapa tak pergi mengaji, kata tak, kami ada juga syekh kami. Ngaji kitab apa? Tak ngaji kitab, kata kami buat soal jawab. Setiap kali jumpa soal jawab. Oh, sonok soal jawab. Kitab tak ada. Dia kerja soal jawab. Oh, kata hebat ni. Tak pernah ada lagi dalam sejarah. Nabi SAW juga bersoal jawab dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi Nabi itu adalah kitab yang bergerak. Nabi lebih daripada itu lagi. Dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in adalah tempat untuk diletakkan segala ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Dia tak boleh sama dengan kita. Tak boleh sama. Nah, kalau ada nak kata dak Nabi zaman Nabi pun tak pakai kitab. Oh, pandai dia. Dia kira dia hebat, dia nak sama dia dengan Nabi SAW. Baik. Nah, jadi kitab kena ada. Kalau tak ada kitab, tak ada pen, tak ada alat untuk mencatat ilmu, maka akan terhapus ataupun terhilang salah satu daripada rukun dalam ilmu. Maka tidak akan dapat ilmu. Sebab tu kita mengaji, kenapa tak dapat ilmu? Bukan di sinilah. Di mana saja tempat sekalipun, karena tidak cukup syaratnya. Tidak cukup rukunnya. Itu rukun ilmu. Baik, kalau ada guru, ada murid, kitab ada, pen, semua ada, lengkap. Tapi suasana tak ada. Suasana ilmu tidak ada. Nah, ya, suasana tak ada ilmu macam mana? Duduk tepi sembah ke dan sebagainya. Duduk dekat tempat tunggu bah. Tak ada suasana. Dia kena ada suasana yang kondusif untuk menuntut ilmu di pondok, di masjid, di surau, tempat yang khusus untuk tuntut ilmu, dalam bilik yang terkawal. Begitu baru akan dapat suasana tadi. Baik, suasana ada, guru ada, murid ada, pen, kitab, semua ada. Manhaj tak ada. Masalah juga. Apa dia manhaj? Sistem dalam penuntutan ilmu. Nak ambil macam mana ilmu ni? Kitab ini nak baca macam mana? Kitab apa kita nak baca dulu? Nanti saya semua akan sebutkan di sini. Nah, dalam fiqh nak mengajar kitab apa dulu? Dalam tauhid nak mengaji kitab apa dulu, ikut peringkatnya. Dalam tasawuf nak mengaji kitab apa dulu. Kalau nahu saraf, kalau nak masuk pondok, nak mengaji kitab apa dulu, sampai kepada peringkat yang permulaan, pertengahan, sampai pengakhiran. Ada 3 peringkat pula dalam setiap bidang ilmu. Kalau fiqh ada permulaan dia, ada pertengahan dia, ada pengakhiran dia. Tauhid ada permulaan dia, pertengahan, pengakhiran dia. Tasawuf ada permulaan, pertengahan, pengakhiran dia. Nahwu saraf ada permulaan, pertengahan, pengakhiran dia. Ada mubtadi, mutawassit, muntahi. Semua tu perlu diketahui. Dan kita tahu benda tersebut, kita akan tahu kata Allah. Mahalnya ilmu, besarnya peranan para alim ulama dalam menyusun dan juga mengeluarkan generasi untuk mempertahankan agama Allah Ta'ala. Jadi tak ada istilah orang-orang yang mengajar di masjid, tok guru buka pondok dan sebagainya tidak berjuang di jalan agama Allah Ta'ala. Ajaib kalau ada orang kata begitu. Nah, tok guru mengajar di pondok, habiskan masa dia untuk membina generasi, tiba-tiba katanya tidak berjuang di jalan agama Allah Ta'ala. Kalau begitu tukarlah. Kamu main duduk kat tempat tok guru pergi ganti tempat kamu. Tengok boleh buat ke tak boleh buat. Faham tak tuan? Ini disempitkan proses ataupun istilah berjuang yang dimaksudkan tadi ni hanya kepada perkara yang dia boleh lakukan, dan dia tidak melihat ada benda yang dia tak boleh buat, yang dia tak akan mampu buat pun. Nah, pada ketika tersebut boleh. Baik, itu mukaddimahnya. Masuk terus kepada perbahasan fasal pada menyatakan tentang kelebihan ilmu dan ahlinya. Kitab ni memang tak habis tuan-tuan ni. Kalau malam ni memang sejam setengah ni. Kalau boleh habis ni ke wali ya tuan-tuan semua. Bukan saya wali, tuan-tuan wali. Sejam setengah boleh habis kitab ni, kira kemahal. Tapi kalau nak umumkan begitu boleh, insya-Allah boleh habis. Kita cubalah tengok sampai terang mana. Saya akan ringkaskan pada setiap bab. Setiap bab ni saya akan baca, kemudian kita akan ringkaskan perbahasan dia. Itu insya-Allah lah. Dah 8:39, 8:40 dah. Tu baru mukaddimah tu. Fasal pada menyatakan tentang kelebihan ilmu dan ahlinya. Saya baca dulu sampai habis bab. Kemudian saya akan syarahkan secara umum. Tuntutlah ilmu wahai para saudara, ini kewajiban buat kita semua. Dengan ilmu kita menjadi mulia, dapat membezakan kita dengan kera. Tuan-tuan kalau baca macam saya baca baru betul baca. Kalau baca tak kena macam cara saya baca tadi ni, takkan betul baca. Saya dia akan kata syair apa ni? Baca pun tak boleh. Dia baca tak betul. Memang tak boleh. Saya dia pergi baca ikut dan dia. Dia pergi baca macam
apa ni orang panggil apa, tak ada nada dan juga cara bacaan, maka tak akan kena dengan penghujung dia. Jadi baca macam saya baca. Kalau tuan-tuan nak ingat dia punya kunci dia. Apa dia kunci dia? Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Tu kunci dia. Dia panggil kunci bahar. Nah, setiap syair bahasa dalam Arab dia ada kunci dia. Siapa yang buat ni? Yang reka balik kunci-kunci ni Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullahu ta'ala, guru kepada Al-Imam Sibawayh. Nah, guru Imam Sibawayh namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau yang reka kunci ni. Satu hari dia berjalan katanya di tempat tempah besi. Kemudian dia dengar orang tempah besi ni dia ada lagu dia. Dia jadi macam lagu dia tek tek tek, macam nak katok tu. Ada teng 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 katok besi tu kan. Katok, orang katok besi, dia bukan katok ikut dan dia. Dia ada nada dia katok tu, dia ada tempo dia. Gitulah bahasa dia. Maka bila dia lalu dia kata katok besi pun ada tempo, syair sudah tentu kata dia. Rupanya bukan dia yang pemula sebenarnya. Dulu lagi Arab dulu lagi dah ada dah tempo tu. Cuma tak dikeluarkan untuk ditinggalkan kuncinya kepada kita. Maka dia pun keluarkan dan ditambah lagi jenis-jenisnya. Ada satu syair dipanggil syair mutadarib dia panggil. Syair mutadarib ni dia punya hentakan dia macam tapak kaki kuda. Kuda dia bunyi tet 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 tet, tet. Macam tu dia punya lagu dia. Lagu dia bunyi macam kaki kuda duk hentak. Dia panggil mutadarib. Tu dia ada ilmu khas pula. Ilmu berkaitan dengan arud dan qafiyah ataupun syair Arab. Tu kena mengaji. Baik. Fasal pada menyatakan tentang kelebihan ilmu dan ahlinya kita dah baca tadi. Dengan ilmu kita menjadi mulia, dapat membezakan kita dengan kera. Membezakan kita dengan kera adalah ilmu. Kalau kata nak membezakan kita dengan binatang-binatang yang lain dengan semangat, dengan keberanian, ada binatang yang lebih berani daripada kita lagi, yang lebih kuat daripada kita. Gajah lebih kuat daripada kita. Singa, harimau lebih kuat daripada kita, lebih berani daripada kita. Binatang berkasih sayang. Kalau kita nak kata kita sama dengan binatang dengan kasih sayang, ada binatang yang lebih kasih kepada anak-anak dia dibandingkan dengan manusia yang kadang buang anak dia sendiri. Ada binatang yang kasih dengan ibu dia sendiri dibandingkan dengan kita yang buang ibu dan ayah kita, kalau kata mak ayah dah tua dan sebagainya. Ada binatang mempunyai sifat tersebut. Jadi apa sifat yang membezakan kita dengan mereka yang kita tidak ada qadril mushtarak? Maksudnya qadar perkongsian sifat tadi kita dengan binatang adalah sifat ataupun akal ataupun ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Sayyiduna Adam dimuliakannya, nya tu Allah. Dengan ilmu, boleh sebut dimuliakannya ni kepada dua, nya tu boleh dua. Nya Allah pun boleh, ataupun nya tadi dimuliakannya, nya Sayyidina Adam alaihissalam. Boleh dua. Jadi kalau kita tulis nya tu besar, di sini bahasa Melayunya Sayyiduna Adam dimuliakannya Allah. Sebab nya tu besar. N tu. Tapi kalau dibaca hak Jawi kita tak tahu ni nya ni balik kepada mana. Boleh juga kembali kepada Allah, nya kepada Allah, nya pun berada pada Nabi Adam pun boleh. Jadi Sayyidina Adam dimuliakan Nabi Adam tersebut dengan apa? Dengan ilmu hingga sujud malaikatnya. Malaikatnya yang kedua, nya tu Allah. Jadi Nabi Allah Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah dengan apa? Dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati. Jadi Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Diajarkan Nabi Adam dengan ilmu. Dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala sujud dan syukur hormat kepada Nabi Allah Adam dengan ilmu yang dikurniakan, yang tidak dikurniakan kepada para malaikat Allah Taala. Maka di sini kata sebagian ulama menunjukkan bahawa manusia ataupun para anbiya Allah Subhanahu, bukan manusia, para anbiya Allah Subhanahu wa taala ini lebih mulia daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya lebih mulia daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berkhilaflah dari kalangan ulama dalam masalah tersebut. Ilmu itu penyelamat di dunia, di akhirat pasti beroleh bahagia. Jadi ilmu yang menyelamatkan kita di dunia, dan di akhirat nanti pasti akan beroleh bahagia dengan sebab ilmu. Bukti ilmu sesuatu yang berharga diminta oleh baginda tambahannya. Jadi Nabi ini bukti kata ilmu ni berharga. Karena yang Nabi minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma zidni ilma.
Nabi tak minta Allahumma zidni mala, Allahumma zidni umra, ya Allah tambahkan umurku, tambahkan hartaku, tambahkan isteriku lah. Nabi tak minta. Nabi tambah apa? Tambahkan ilmuku ya Allah. Nabi minta tambah ilmu. Sesuatu yang diminta tambahan oleh Nabi SAW, pasti benda itu benda yang mulia, pasti benda itu benda yang besar. Faham? Ada benda yang Nabi minta kepada sahabat Nabi dengan tambahan, diberikan tambahan, diberikan banyaknya pada sahabat Nabi dengan hal dunia, tetapi diletakkan dengan Nabi dengan khair di belakang, dengan barakah, dengan barakah di belakang. Contoh seperti Sayyidina Anas bin Malik, Nabi SAW berdoa kepada beliau, Allahumma barik lahu fi umrihi wa aksir waladahu wa malah. Kama qala Nabi SAW, ya Allah tambahkan umurnya, banyakkan anaknya dan banyakkan hartanya. Itu doa Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik ketika diminta oleh Sayyidina Ummu Sulaim, ibu Sayyidina Anas, ditambahkan ilmu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Sayyidina Anas bin Malik. Dan tapi ditambah di belakang. Ada iskal dalam hadis ni, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bagaimana Nabi boleh minta tambah umur kepada Sayyidina Anas bin Malik, ditambahkan harta dan anak? Semua tiga-tiga ni adalah fitnah. Semua tiga-tiga ni ujian. Kenapa Nabi minta tambah benda tersebut? Maka kata ulama, tambahan tadi akan jadi fitnah kalau tidak ada barakah. Tapi kalau ada barakah, maka tidak jadi fitnah. Kan tu Nabi tambah di belakang. Wa barik lahu fihi, dan berkatilah Sayyidina Anas dengan semua yang diminta tadi. Maksudnya umurnya barakah, hartanya barakah, anak-anaknya berkat. Jadi itu yang diminta oleh Nabi SAW. Sebab tu kita kalau nak minta, ya Allah tambahkan harta saya, ya Allah, jangan tinggal berkat di belakang. Ya Allah tambahkan harta saya dan berkatilah ia ya Allah. Sebab kalau minta tambah harta saja, duit banyak tapi tidak berkat, maka tak ada guna apa. Itu akan melupakan kita dengan Allah. Ya Allah banyakkan anak saya ya Allah dan berkatilah mereka. Barulah akan jadi berkat anak-anak. Kalau tidak dia anak banyak-banyak, lah kali semua minum ketum. Jadi mak rempit. Lepas tu jadi tekpit. Buat apa? Ramai anak. Nyatakan anak ramai kan dibanggakan oleh Nabi SAW. Kata ulama, dibanggakan oleh Nabi dengan bilangan yang ramai dan berkualiti. Jadi ada sebagian ulama kata yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah kualiti, bukan kuantiti. Bukan banyak tadi dengan makna banyak dengan maksud bilangan, tapi banyak dengan maksud kualitinya. Karena itu Sayyidina Ibrahim alaihissalam disebut ummah. Sayyidina Ibrahim disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sebagai ummah. Jadi Sayyidina Ibrahim itu susuk peribadinya adalah umat seluruhnya. Dia macam tu sekali. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar ketika mana dalam gua, waktu ketika dia berhijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar bimbang waktu tu ketika takut nanti Umayyah bin Khalaf, musyrikin waktu tu tunduk sikit nampak Rasulullah dalam gua Sur. Gua Thawr tu. Tunjuknya nampak Nabi lagi. Dia bimbang waktu tu. Nabi pun pesan dekat dia, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bimbang, Allah dengan kita. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ini ada pintu keluar daripada gua ni. Pintu gua Thawr ni dia ada pintu masuk, ada pintu keluar kecil. Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kalaulah mereka masuk dalam kita ni, dalam gua ni, nampak kita, saya minta untuk baginda Nabi keluar dulu. Keluar dulu daripada lubang tersebut dan larilah ke Madinah dulu. Kata dia, pergilah dulu, tinggalkan saya, kata dia. Nabi kata, kenapa macam tu? Kata dia, ya Rasulullah, idza qutiltu ana fa ana rajulun wahid. Ya Rasulullah, kalau saya dibunuh, ya Rasulullah, saya seorang saja dibunuh. Ini Sayyidina Abu Bakar punya bahasa dia. Idza qutiltu ana fa ana rajulun wahid. Saya seorang saja. Wa idza qutilta anta fa anta ummah. Tengok. Kalau dibunuhnya kamu ya Rasulullah, kamu ini ummah. Wafatnya kamu ya Rasulullah, wafat umat ini. Tak akan sampai dakwah ini kepada umat. Ini bahasa Sayyidina Abu Bakar. Beliau memahami Nabi itu susuknya adalah ummah. Bukan Nabi sebut adalah seorang lelaki sahaja. Faham tak? Jadi yang dimaksudkan, kata Nabi berbangga dengan anak yang ramai dan sebagainya, bukan kita meramaikan tiap-tiap tahun nak kena beranak anak, lah kita tak ada nak jaga. Tapi pening. Anak ni terbiak, anak ni terbiak, anak ni terbiak, tak tahu jadi apa? Kurang kasih sayang.
Jadi yang pentingnya apa dia? Kualitinya anak-anak tersebut. Jadi anak-anak yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan dalam hadis. Yang ini ditambih, diberi perhatian oleh guru kami yang mulia Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala, dan juga Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala, mufti Mesir yang dulu. Baik, ilmu itu penyelamat di dunia, di akhirat pasti beroleh bahagia. Bukti ilmu sesuatu yang berharga, diminta oleh baginda tambahannya. Cukuplah tentang kemuliaannya, si jahil gembira dinisbahkannya. Cukuplah ilmu itu mulia. Apa bukti ilmu itu mulia? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, buktinya orang-orang jahil pun seronok ketika dinisbahkan dengan ilmu. Orang ni jahil, kita panggil dia ustaz, ya syekh, ya alim, dia akan ketawa, dia syu'ur. Dia haram, dia memang tahu pun, dia memang bangang pun. Dia memang jahil murakkab, bukan jahil basit ni, murakkab terus. Jahil dia ada dua, ada jahil basit, jahil murakkab. Jahil basit ni dia basit, dia boleh buang senang. Jahil murakkab ni dia terkib, dia ada jahil di atas jahil. Ini yang berat. Yang pertama nak kena bagi tahu, kata yang pertama dia jahil, dan dia kena mengaku dulu dia jahil, baru boleh buang jahil yang kedua. Orang tu letih jahil murakkab ni. Contoh dia kalau kita tanya ke orang ni, pak cik tahu tak semayang zuhur berapa rakaat? Saya tak tahu Ustaz. Saya tak tahu. Tak tahu ni senang. Ni dipanggil jahil apa ni? Basit. Senang tak, dia kata dia tak tahu. Kita abang kata zuhur 4 rakaat pak cik. Oh, senang. Masuk terus 4 rakaat. Tapi kalau main seorang lagi, ni jahil murakkab. Murakkab ni dia ada 2 lapis. Dia panggil jahil mangkuk siang dia panggil. Jadi letih tuan-tuan. Orang tanya, pak cik tahu tak semayang zuhur berapa rakaat? Saya tahu, ada khilaf. Oi, khilaf. Khilaf tak mana pula ni? Dia kata pandangan pertama 8 rakaat. Oh, letih. Pandangan kedua 6 rakaat. Dua-dua salah. Itu bila kita nak bagi tahu, yang pertama nak kena bagi tahu, kita bagi tahu kat dia, dak, zuhur ni 4 rakaat, dia tak boleh terima. Dia tak akan terima. Mana boleh? Hak khilaf tadi mana ada 4 pun. 2 je, 8 dengan 6. Jadi yang pertama nak kena buang dulu jahil dia dulu. Nak kena bagi tahu kata 8 dengan 6 tu tak betul. Buang tu dulu. Baru bawa masuk 4. Hak tu letih tuan-tuan. Oh, letih. Mangkuk siang bukan boleh tarik terus pada bawah. Dia kena angkat tu daripada atas. Kok tak tahulah mangkuk siang jenis barunya kok boleh tarik ke bawah, tak tahulah. Tapi kalau hak yang lama-lama punya tu dia jenis kita nak kena angkat 1, nak kena 2, nak kena 3, baru bawah tu kita boleh ambil yang paling hujung sekali. Nak kena buang sesuatu. Letih. Tu jahil murakkab ni, oh payah. Sangat payah. Itu dipanggil murakkab. Faham? Sebab tu orang jahil dia seronok. Kalau orang panggil dia alim, wahai alim, oh dia pun masya-Allah. Alim. Wahai tuan guru, tuan guru. Jadi 4 kali ya dengar YouTube. Lepas tu boleh bercakap sikit keluar ayat Quran, keluar hadis, terus orang pun panggil mai ceramah. Kawan berbaluk sorban, bubuh dengan jubah 2 lapis. Letak burdah. Orang pakai, Tok Guru pakai burdah 1 dia 3. Dalam kereta ada 2. Dalam kereta 2 lah. Dia pakai 2 tu berisim pula. Dia pakai 1 kat bau, kat dalam kereta ada 2 lagi. Oh, dia kemah lah waktu tu. Tapi murakkab. Bila orang panggil alim je, seronok. Tapi cuba panggil dia jahil. Ya jahil, ta'al. Wahai si jahil, mai tak? Oi, marah dia. Kau rajak panggil aku jahil. Walaupun dia memang jahil. Ini dalil kata jahil ni benda yang buruk. Sebab tak ada orang pun yang mau untuk nisbah diri dia dengan jahil. Betul tak tuan? Tapi cuba kalau kata kita disebut orang yang berilmu, orang yang ada apa ni, ada ilmu yang tinggi, kita seronok waktu tu. Ni bukti dia. Bukti kata apa? Bukti kata ilmu ni mulia. Ini bukti ilmu tu mulia. Karena semua orang nak dinisbahkan dia dengan sesuatu tersebut. Boleh? Ilmu perhiasan buat ahlinya, kemuliaan anugerah darinya. Ini ilmu ni perhiasan buat ahlinya. Atau ilmu ni zinah. Dengan ilmu tu akan menjadi perhiasan kepada ahli ilmu. Walaupun kadang ahli ilmu kita tengok tak cegak pun. Orang biasa aja, kulit hitam. Tapi kerana ilmu, nur ilmu tadi ada pada beliau, maka kita nampak bercahaya wajah dia. Walaupun gelap. Dia kulit hitam, tapi wajahnya bercahaya. Itu ya tuan-tuan. Buat tengok orang-orang kulit hitam, para masyaikh yang daripada Afrika dan sebagainya, kulitnya hitam. Biasa aja pakaiannya, tapi bila tengok dia tak boleh nak duduk tepi dia. Dia punya aura dia tu masya-Allah tabarakallah.
Karena apa? Karena ilmu tadi duduk dalam diri dia. Allah Ta'ala pinjamkan ilmu tadi kepadanya. Itu dengan ilmu ni dimuliakan orang tersebut. Ya. Ada cerita ada 3 orang anak muda keluar nak pergi mengaji dengan Syekhuna Khalil Bangkalan di Madura. Ini cerita di Madura. Syekhuna Khalil ni Syekh Khalil Bangkalan ni guru kepada para guru. Dia sahabat dengan Syekh Nawawi Bantani. Yang kita duk baca kitab Syekh Nawawi Bantani apa semua tu. Ini kawan dia. Dia ada pondok pesantren dia di Madura, Indonesia. Dan anak murid dia ramai. Hatta termasuk Soekarno pun anak murid dia. Soekarno Hatta, Presiden Indonesia, anak murid dia. Dan kebanyakan para kiai di Indonesia satu ketika dulu, Kiai Hashim Asy'ari yang saya baca tadi, pendiri Nahdlatul Ulama, anak murid dia. Kiai Wahab Hasbullah, anak murid dia. Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, anak murid dia. Kiai Abdul Karim Kediri, pendiri Pondok Lirboyo di Indonesia, yang sekarang anak murid dekat 15,000 orang dalam pondok. Itu anak murid dia, pendiri pertama bagi Lirboyo, pondok Hidayatul Mubtadi'in. Jadi ni anak-anak murid dia semua ni kiai-kiai besar, wali-wali Allah Ta'ala semua. Tok guru dia tak boleh kira apa lah. Kalau anak murid pun sakan, tok guru tak boleh kira apa. Anak murid dia satu lagi nama Kiai Hasan Genggong. Kiai Hasan Genggong ni wali Allah Ta'ala, boleh bau siapa ahli bait, siapa ahli keluarga Rasulullah dia bau ya. Ni keluarga Nabi. Karena dia tak ada bau darah Nabi SAW dalam badan kamu. Kalaupun orang tu tak tahu, kata dia keluarga Nabi. Ni Kiai Hasan Genggong. Baik, ceritanya 3 orang anak muda nak pergi mengaji. Dalam perjalanan pergi nak kena lalu kawasan Bukit Bukau, dan juga dalam bukit tu ada macam-macam lah. Indonesia kan, kita tengok cerita Indonesia kan, ada hantu, angka kan? Ada kawasan berhantu, kemudian ada binatang buah dan sebagainya. Sampai masuk dalam hutan tu, sampai di tengah jalan jumpa dengan ada seorang lelaki ni keluar, kurui keluar itulah pokok, tahan dia, Pak. 3 orang ni kata, ni boleh makan ni kan. 3 orang ni, 3 orang lawan seorang, boleh makan kok. Kalau dia nak rompok ke apa ke, dalam tu perompok ramai. Jadi kawan ni dah kurui, depa 3 orang duduk siap dah ni, nak kalau kita nak tahan diri ni. Dia tak buat apa pun, dia ambil batu, dia ramah batu tu, perak, hancur batu. Dia kata kalau batu ramah macam tu, kepala kita jam. Kalau batu pun dia ramah macam tu, maksud dia nak tunjuk kata jangan buat main-main, kurus saja ya, tapi ilmu tinggi. Dia ramah batu, hancur batu. Takutlah 3 orang ni. Maka mereka pun kata janganlah bunuh kami, jangan buat kami. Dia kata tak, saya macam tu, kata dia. Saya kalau ambil barang, saya akan bunuh. Wih, senangnya. Jenis dia kalau ambil barang, rompak barang orang, dia akan bunuh sekali. Dia kata itu dah package, dia kata. Macam tu. Dia kata tolong, kata kami jangan, kami nak pergi menuntut ilmu. Kami nak pergi kepada Syekhuna Khalil Bangkalan. Sebut Syekhuna Khalil Bangkalan tu, terkejut dia. Tu tadi. Dia kata kenapa lalu kawasan ni, dia kata. Kawasan ni bahaya, banyak binatang buas, sebab tu jembalang banyak apa semua di tengah malam. Ni dah dekat malam dah. Malam dulu di sini, dia kata. Bermalam di sini dulu. Tak apa, jangan bimbang, saya jaga. Tahu dia jaga. Daripada tadi nak bunuh, tiba-tiba jadi baik pula dah. Jaga depa. Tak tidur lah 3 orang tu, tahu kita mampu dia sembelih kami jam. 3 orang tak tidur. Sepanjang malam tak tidur, duk tengok kawan ni buat apa. Rupanya kawan ni duduk atas batu, duduk macam bertapa tu. Tunggu depa 3 orang. Sampai esok pagi. Esok pagi bangkit tidur, terus dia siapkan pula baju-baju depa ni, pakai beg-beg dia pula tolong angkat, bawa sampai ke hujung hutan, dan kemudian ditunjuk jalan untuk ke Madura. Kata ini jalannya sampai. Depa ni pun tanya. Dia kata kami nak tanya, kata betul-betul, kenapa semalam kamu berubah tiba-tiba? Bila dengar nama Syekhuna Khalil. Kata dia, kalau untuk kamu nak tahu, guru saya mati ketika mana bertemu ilmunya dengan Syekhuna Khalil, dia kata. Kalau kata guru saya pun mati, kata saya tak ada apa, dia kata. Jadi macam mana saya nak lawan, dia kata. Kamu sebut kamu nak pergi mengaji dengan Syekhuna Khalil. Kalau kata saya buat yang tidak elok, saya takut nanti tulahnya sampai kepada saya, dia kata. Sebab tu saya hantar kamu dengan baik-baik. Allah. Sampai auranya Syekhuna Khalil tadi kepada dalam hutan tu, sebelum murid-murid ni sampai lagi ke pondok dia pada waktu tersebut. Dan ni ada ilmu putih lawannya dengan ilmu hitam dan sebagainya. Ini ceritanya diceritakan, cerita betul tentang kisah-kisah karamah Syekh Khalil Bangkalan rahimahullahu ta'ala. Saya pernah pergi ke pondoknya di
ke masjidnya di apa ni Madura. Saya pernah sampai di situ. Ada seorang syekh pernah tegur. Dia kata Syekh Khalil Bangkalan dia alim 10 qiraat. Dia memang alim qiraat. Tapi bacaan macam orang Indonesia lah. Orang Indonesia kan baca macam ni lah, maksud dia tak mau tunjuk sangat lah. Satu hari tengah jadi imam, habis jadi imam ada seorang syekh daripada Mesir, ada sekali dalam majlis. Dia kata apa Syekh Khalil ni, dia kata apa ni baca tak fasih. Dia tak baca fasih. Syekh tu keluar pergi ambil wuduk. Elok nak pergi wuduk, dia tengok ada rimau bintang duduk dekat tempat ambil wuduk tu. Dia pun kawasan hutan dulu. Duduk kat situ. Duduk orang kat dia nak main ni. Riau macam kucing ya kan. Bunyi ni lah, bunyi rimau lah. Tuan-tuan buat sendiri lah bunyi tu. Jadi buat tu nak rekam kepada dia pun takut baca macam-macam. Datang tak lari. Lagi dia panggil ke Syekh Khalil. Syekh Khalil Bangkalan mai. Cakap Jawa. Dia cakap Jawa. Cakap bahasa Jawa, bukan baca Quran pun, cakap Jawa. Harimau tu angguk, lari masuk hutan. Lepas tu Syekh Khalil pun tengok dekat Syekh Harap tadi. Dia kata apa? Baca Quran fasih pun harimau tak lari, dia kata. Nah, buat apa? Aku cakap Jawa, hak tak fasih ni, dia kata, harimau lari, dia kata. Mana lebih aula, dia kata. Dia nak perli dia sebenarnya. Nak perli kawan tadi. Kamu perli aku bukan main lagi. Nah, sekarang tengok sendiri apa dia yang kena pada kamu. Ini Syekh Khalil Bangkalan. Ini orang panggil apa? Ini perhiasan kepada para alim ulama. Nah, anugerah kepada alim ulama. Ulul ilmi itu gelar yang mulia, disertakan mereka dengan anbiya. Anbiya ni anbiya lah, tapi saya jadikan apa ni hurufnya dengan qasr tanpa diletakkan mad hamzah di belakang kerana nak menyamakan dia punya wazan dia. Ulul ilmi itu gelar yang mulia, disertakan mereka dengan anbiya. Ya. Baik, apa maksud ni? Yang ke-12 ni. Kenapa dikatakan ulul ilmi ini gelar yang mulia kemudian disertakan mereka dengan anbiya? Ini perlu syarah. Ini daripada ayat Al-Quranul Karim. Ya. Bila mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, syahidallah annahu la ilaha illahu, syahidallahu annahu la ilaha illahu wa malaikatuhu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yang menyaksikan Allah Ta'ala itu Tuhan. Siapa? Allah Ta'ala sendiri. Yang kedua, malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, ulul ilmi qa'iman bil qist. Ulul ilmi. Ini kata mufassirin, para ulama tafsir kata, di sini dalil ulul ilmi ini gelar yang hebat, yang agung. Pemilik ilmu ni, sahibul ilm ni hebat. Kenapa? Karena disertakan gelaran ulul ilmi ini termasuk para nabi dalam tu. Allah Ta'ala tak sebut dalam tu syahidallah annahu la ilaha illahu wa malaikatuhu wa anbiya'uhu wa rusuluhu wa ulama'uhu, tak. Tapi digabungkan semua nabi, rasul, para ulama, para salihin, aulia disebutkan dalam satu sifat. Apa dia? Ulul ilmi. Di sini menunjukkan bahawa besarnya kedudukan ahli ilmu. Kenapa? Karena disertakan gelaran mereka bersama dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini maksudnya. Daripada apa yang saya maksudkan ini daripada tafsirnya Al-Quran Al-Karim yang telah dinukilkan oleh Syekhuna Syekh Muhammad Awamah hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Ma'alim Irsyadiyah. Nanti insyaAllah akan keluar syarah bagi kitab ni. InsyaAllah akan keluar syarahnya. Cuma sekarang ni saya cetak dalam bentuk matan dulu. Mereka bagai bintang yang gemerlapan, menerangi buat dua kegelapan. Jadi para ulama ni seperti bintang. Al-ulama kan nujum. Kan nujumu fis sama, kan nujumi fis sama. Para ulama ni seperti bintang yang berada di langit, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berada di dalam gelap. Gelap apa ni? Ada dua gelap yang mereka tunjukkan. Yang pertama gelapnya kejahilan. Kejahilan, kezaliman dihapuskan, dimusuhi si jahil dan juga syaitan. Jadi ada dua kejahilan, ada dua kegelapan yang mana ada pada orang jahil. Yang ada pada seorang yang ditunjukkan oleh para ulama. Karena tu bila mana para alim ulama nak menunjukkan kepada umat ini dengan jalan yang betul, dijauhkan mereka daripada jahil, dijauhkan mereka daripada zalim, maka pada waktu tersebut dimusuhilah mereka ini oleh orang-orang jahil, dan dimusuhi jugalah oleh mereka ini dengan oleh syaitan dan juga iblis serta tenteranya. Kenapa? Karena susahlah kami nak buat kerja nanti. Kalau mereka dah ada ilmu, susah kami. Sebab tu alim yang tidur lebih dibimbangi oleh syaitan daripada si abid yang tidak berilmu yang sedang solat. Yang tidur tu lebih dibimbangi lagi.
Kerana hak tidur tadi, ilmu tu ada dalam dia. Dia tidur, mata dia saja. Faham? Tapi bila dia bangkit, ilmu tak hilang. Sebab tu syaitan takut dengan alim yang tidur lebih daripada abid yang jahil yang menunaikan salat. Karena si abid yang jahil, saya sebutkan sifat dia tu, abid yang jahil. Bukan semua abid jahil. Ramai orang bila syarah tentang abid, dia terus kata jahil. Ada abid yang alim. Tapi saya sebut abid yang jahil. Ini ahli ibadah yang jahil, tidak ada ilmu tapi nak kuat ibadahnya. Semangat tinggi untuk buat ibadah tapi tidak ada ilmu, tak ada guru pembimbing. Akhirnya mudah untuk dibolak-balikkan oleh syaitan. Tapi alim, susah. Sebab tu ada dua orang nak pernah dites. Ada seorang ni kata, kita test tengok siapa dia yang lebih mulia, si abid yang jahil atau si alim. Si abid yang jahil ataupun si alim yang maksiat, mana yang lebih tinggi kedudukannya? Seorang kawan ni kata, tak, alim yang melakukan maksiat tu lebih tinggi kedudukan daripada abid yang jahil. Macam mana dia kata? Maka akhirnya pergi tes yang si abid dulu, yang jahil ni. Pergi tes, pergi duduk kat depan pintu. Kawan tu tengah duduk solat, habis dia semayang, hak seorang ni pergi duduk kat belakang pintu. Ini cerita ni disebutkan oleh Habib Zain bin Sumit dalam kitab dia. Cerita ni cerita betul ni. Pergi duduk dekat belakang tiang, belakang dinding, kemudian dengar suara. Dia sebut suara. Dia kata, wahai abid, wahai hambaku, aku telah ampunkan dosa-dosamu dengan apa yang kamu lakukan. Buatlah apa yang kamu nak buat sekarang. Semuanya telah dihalalkan bagimu. Pak Long Abid tadi pun dia hak ni duk tunggu lama dia. Duk tunggu ni dia. Duk tunggu suara ni lama dah dia. Akhirnya bangkit terus pergi buat maksiat. Lepas tu pergi test pula hak kedua. Hak kedua si alim tapi maksiat. Pegang arak ni di tangan. Di tangan ada arak. Pegang. Terus pergi. Pergi duduk belakang tiang juga, belakang pintu. Terus kata, wahai si alim, buatlah apa yang kamu nak buat. Sekarang diampunkan bagimu dosa-dosamu dan kemudian dihalalkan semua perkara yang kamu nak lakukan. Silakan, tidak ada masalah. Kata dia, celaka iblis. Dia kata. Disebut si alim tadi pegang botol arak tu, dia kata celaka. Mana iblis ni, dia kata. Kurang ajak, dia kata. Aku minum ni dengan nafsuku. Aku minum arak ni dengan nafsuku. Bukan diizinkan Allah, kata dia. Aku buat benda ni kerana nafsuku. Mana iblis, dia kata. Senang-senang nak halalkan benda yang diharamkan oleh Allah. Dia tahu benda ni haram. Maka waktu tu larilah Pak Long tu. Kalau tunggu mampuslah dia. Walaupun Pak Long tu tengah mabuk, tapi dia ada ilmu. Rupanya dia kata sungguh si alim yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang melakukan maksiat ini, kadang-kadang dengan ilmunya tersebut boleh menyelamatkan dia daripada tergelincir pada ketika tersebut. Sungguh, tuan-tuan. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, ittaqu zallatal alim, takutlah kamu dengan gelinciran alim. Apa maksud takut kamu dengan gelincirnya orang alim ni? Ada dua maksud. Yang pertama, takutlah kamu daripada mengikuti jalannya alim yang tergelincir. Kita tengok alim ni, dia alim tapi dia buat maksiat. Jangan ikut dia, jaga-jaga kamu daripada mengikuti semua jalan dia. Ikut yang baik saja. Satu maksud dia. Tapi maksud yang kedua lebih besar. Apa dia? Jaga-jaga lidah kamu daripada cepat untuk mencela para alim dengan apa yang kamu lihat dengan zahir mata kamu. Ittaqu zallatal alim. Takut, jaga lidah kamu daripada cepat kamu menempelak para alim dengan zahir mata kamu yang kamu lihat seolah-olah benda itu salah, sedangkan kemungkinan itu tidak salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ramai yang berlaku pada waktu sekarang. Yang hanya dengan masalah politik dan sebagainya boleh ditempelaknya alim ulama, dicelanya para alim ulama hanya kerana masalah berbeza dalam politik. Kalau di Mesir para masyayikh dicela, dihina dan sebagainya, dikatakan ni adalah orang yang mengikuti kerajaan dan sebagainya, padahal yang dibuat oleh para ulama tersebut adalah untuk menjaga darahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berlakunya peperangan yang besar di negerinya pada ketika tersebut. Tapi si jahil tetap dengan kejahilannya. Dia bukan nak tengok benda yang betul. Dia nak cari yang zallah saja. Dia nampak macam dengan gelincir sikit, dia kata ni semua tak betul. Ini sebab tu kena jaga betul-betul lidah kita agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk kita mencela para alim ulama yang mereka ini habiskan umur mereka, tenaga mereka untuk semata-mata memastikan agama Allah taala itu disebarkan di dalam muka bumi Allah taala. Faham? Itu
Baik, tamhid. Ada lagi 20 minit. Tu jangan bimbang. Ikut jam saya ke ikut jam masjid? Jam masjid pukul berapa lah? Sama. Jam saya sama dengan jam masjid. Ikut sirim. Nah, jam sirim. Tamhid, yakni perkara asas yang diperlukan penuntut ilmu. Ini dia punya, apa perkara asas yang diperlukan oleh penuntut ilmu? Hai saudara yang ku cintai semua, asas tuntut ilmu itu 4 jua. Ada 4 perkara yang menjadi asas bagi tuntut ilmu. Nah, disebutkan ni alatul ilmi arba'. Alat ilmu itu ada 4. Ni disebut ni. Alat ni masukkan tu asas. Nah, apa dia yang pertama? Syaikhun fattah, guru pembuka utama. Aqlun rajah, akal bijak penyempurna. Kutubun sihah, yang muktamad pegangannya. Ini kata Ahmad guruku yang mulia. Kesungguhan ini yang paling utama. Da'bun ilhah, menyempurna bilangannya. Jadi kesungguhan tu maksud daripada, saya terjemahkan balik, da'bun ilhah. Ada 4 perkara kata para ulama, ini disebut dalam kitab apa ni? Fawaid Makkiyah karangan Al-Habib Alawi As-Saggaf rahimahullahu taala, dalam kitab beliau Fawaid Makkiyah, apa dia disebut? Alatu ilmi arba'. Alatu ilmi arba' atau alatu ilmin arba'. Ada 4 alat ilmu. Apa dia? Syaikhun fattah. Apa dia Syaikhun fattah? Saya sebut di sini, guru pembuka utama. Jadi mau tidak mau kena ada guru. Nah, jadi di sini ada 4 yang disebut. Syaikhun fattah, aqlun rajah, kutubun sihah, da'bun wa ilhah. Dan kesemuanya saya dah letakkan maksud dia dalam bentuk syair. Syaikhun fattah, guru pembuka utama. Aqlun rajah, akal bijak penyempurna. Kutubun sihah, yang muktamad pegangannya. Ini kata Ahmad guruku yang mulia. Kenapa? Karena ramai orang terjemah kutubun sihah ni dengan makna kutub yang sahih. Akhirnya dia baca, ni kena baca Sahih Bukhari je lah, kena baca Sahih Muslim je lah. Sunan Tirmizi dalam dia ada sahih, ada dhaif. Jadi ambil yang sahih saja, dhaif tinggal. Ni orang panggil bengong. Faham tak? Bahasa paling ringkas dia bengong. Dua ya. Nah, sebab dia keberang, dia kata ni kutubun sihah, ambil yang sahih. Jadi kena baca apa? Sahih Imam Tirmizi. Ada baru pula, kitab baru. Imam Tirmizi dia tulis kitab Sunanut Tirmizi, dia tulis Jami' At-Tirmizi. Al-Imam An-Nasa'i tulis kitab Sunanun Nasa'i. Al-Imam Ibnu Majah ada tulis kitab Sunan Ibnu Majah. Tapi ada seorang lelaki menulis kitab pula, dia tulis apa dia? Sahih Sunan Ibnu Majah, Sahih Sunan Abi Dawud, Sahih Sunan Tirmizi. Dia kata lagi sakan daripada imam ni. Dia lagi hebat daripada Imam Abi Dawud. Dia lagi hebat daripada Al-Imam An-Nasa'i. Boleh karang pula sahih pula. Dia pergi asingkan pula. Akhirnya lari habis manhaj, lari habis sistem pembacaan kitab tersebut, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak belajar dengan guru. Itu bukti kepada apa? Bukti kepada mengikuti nafsu, dan bukti kepada tidak mengambil dengan guru ketika mana menyebarkan ataupun nak menyampaikan ilmu agama Allah Ta'ala. Dia sangka tu ilmu, rupanya tu maklumat saja, bukan ilmu pun. Boleh? Beza ilmu dengan maklumat. Nah, ada beza ilmu dengan maklumat. Sebab tu bila orang Melayu kita sebut membaca jambatan ilmu. Betul? Karena dia jambatan dia. Dia bukan membaca itu ilmu. Tak. Orang Melayu kita masya-Allah tabarakallah. Orang tua-tua kita ajib dia punya bahasa dia. Membaca ni jambatan ilmu, bukan membaca tu ilmu. Karena membaca tidak semestinya ilmu. Karena yang dibaca hanya maklumat. Ilmu beza dengan maklumat, karena ilmu ini tarabut. Ilmu ni dia ada gabungan. Dia seperti syabakah ataupun orang panggil apa? Spider web dia panggil. Ataupun orang panggil sarang labah-labah tu. Dia ada gabung, jalin jadi comel. Dia seperti permaidani yang cantik. Tapi kalau maklumat ni seperti benang yang diasingkan. Ni maklumat. Comel tak nampak maklumat? Tak comel. Benang kalau asing comel, tak comel. Tapi kalau kata digabung-gabung, jadi gajah duduk. Jadi kain pelekat gajah duduk lah. Bukan jadi gajah duduk tu. Jadi kain pelekat gajah duduk. Comel. Kita pun boleh pilih warna nak ambil, nak pakai kain pelekat tadi. Tapi benang dia comel. Dia 7,000 benang. Cuba 7,000 benang tu susun tengok. Benang. Ada kita nak ambil balut bagi pakai kain pelekat. Terjuntai tuan-tuan ni. Orang kata, "Hei, awak nampak lain macam ni." Dia kata sama, benang yang sama juga buat kain pelekat, tapi tak digabung jalin. Maka akhirnya tak jadi
tak jadi kain yang cantik. Macam itulah maklumat dibandingkan dengan ilmu. Karena ilmu padanya tarabut, dia ada gabungan, dan akhirnya akan jadi rahmat, dia akan jadi bagus, akan jadi baik untuk umat Nabi Muhammad. Tapi gabungan maklumat, hak ni tak akan mampu untuk memberi petunjuk kepada umat. Hak ni yang jadi sesat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Betul, Melayu kita bagi contoh apa dia? Bagi dia punya bahasa Melayu kita, dia panggil apa tu? Simpulan kan? Bukan dia. Peribahasa ataupun apa ni, misalan, bidalan Melayu. Membaca itu betul. Membaca jambatan ilmu. Kata-kata hikmah orang Melayu lah. Membaca ini jambatan saja kepada ilmu. Jambatan saja. Maksudnya membaca ni alat kepada ilmu. Dia alat saja, dan dia perlu kepada guru yang membimbing dan membawa alat tersebut untuk sampai kepada ilmu. Tak boleh membaca sahaja. Tak boleh. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Ta'ala kata Iqra bas. Nah, baca saja cukup. Tak, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yani dengan apa? Bimusahabati ismillah ta'ala. Dengan musahabah barakah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan namanya Allah Ta'ala. Baik, siapa yang akan bawa ismullah ta'ala tadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti Iqra tadi dengan guru Sayyidina Jibril yang suruh Iqra. Suruh kepada Nabi Iqra. Nabi kata ma ana bi qari. Ma ana bi qari. Sayyidina Jibril kata Iqra. Baca kali yang kedua lagi. Ma ana bi qari. Iqra kali yang ketiga. Ni ada timbal balik. Guru menyuruh muridnya Iqra. Nah, akhirnya Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Iqra kepada sahabat pula. Jadi Iqra bukan hanya membaca sahaja. Sebab tu Iqra ni penting, tuan-tuan. Penting. Kalau tuan-tuan tengok ayat Iqra yang pertama ni dalam keadaan, sebab tu saya kata tidak ada sesuatu yang akan melebihi ilmu. Wallahi itu. Nah, tak ada yang melebihi ilmu. Kalau ada orang kata ada jalan lain untuk ilmu, tuan-tuan, ayat Allah Ta'ala yang pertama Iqra. Betul tak? Iqra yang pertama turun dalam keadaan masyarakat Makkah waktu itu sibuk dengan korupsi. Masyarakat Makkah pada waktu tersebut sibuk dengan penindasan kepada umat. Betul tak? Macam-macam mereka buat waktu itu, perzinaan dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala tak sebut itu. Bantraskan rasuah. Ada? Kalau itu sepatutnya yang dimulakan, maka dimulakan yang itu dulu. Turun ayat itu dulu. Tak. Allah Ta'ala kata Iqra. Baca. Maksudnya ilmu dulu. Wahai Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu dulu. Setelah ilmu diberikan oleh Allah kepada kamu, sebarkan kepada umat. Baik, bagaimana nak dapatkan ilmu tadi? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dengan bimusahabati, ba tadi ba musahabah. Yani bimusahabati ismillah ta'ala. Dengan musahabah dengan Allah Ta'ala. Nah, maksudnya kamu mesti bertabarruk dengan ismullah ta'ala, mesti berterusan dengan namanya Allah Ta'ala, bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa saja gerak geri kamu. Mau kamu akan dapatkan keberkatan dalam perjalanan dan juga pergerakan kamu. Itu maksudnya. Bila malah terbalik. Yang mengaji malah, tapi nak sibuk dengan benda lain. Bila orang suruh mengaji, alasan macam-macam. Bila orang suruh main menadah kitab, macam-macam alasan. Tapi terlembab hak dia minat, Allahu Akbar. Depan kali tu. Tapi main suruh pegang kitab, pergi suruh mengaji dengan tok guru, suruh pergi tadah ilmu, mengaji ilmu untuk jaga adab dan akhlak kita. Apalah, nantilah. Nantilah mengaji. Alasan macam-macam. Faham tak? Jadi kena jaga benda tersebut. Baik. Syaikhun Fattah, guru pembuka utama. Ini Syaikhun Fattah. Yang pertama, guru yang membuka kita. Guru membuka ni daripada dia jadi pembuka kunci kepada kita. Paling utama. Kena ada guru. Hatta al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam kitabnya Lawaqih al-Anwar al-Qudsiyah ila Uhudi al-Muhammadiyah, dalam tu diceritakan semua adab-adab yang telah kita berjanji dengan Rasulullah. Apa yang patut kita buat, apa yang tak boleh kita buat. Kita dah berjanji dah dengan Rasulullah untuk kita tinggalkan semua perkara yang tidak boleh dibuat, untuk buat benda yang disuruh oleh Rasulullah. Tapi kita terlupa. Baik, nak buat semua benda ni, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, dia akan sebut pada setiap bab perlu kepada guru yang membimbing. Mesti ada guru. Ikhlas perlu kepada guru yang membimbing. Nak makan cara macam Nabi, perlu ada guru yang membimbing. Apa lagi? Mendidik anak-anak perlu kepada guru yang membimbing. Kena ada guru murabbi yang bimbing tangan kita untuk bawa kepada jalan tersebut. Macam tu sekali. Semua. Hatta ikhlas, hatta nak jadi qanaah, hatta nak jadi zuhud dan sebagainya. Bukan boleh baca kitab. Bukan boleh duduk seorang-seorang buka kitab, buka pasal ikhlas, baca pasal ikhlas 5 buah kitab, 6 buah kitab,
terus jadi ikhlas. Dah tak ikhlas. Dia hanya tahu tentang ikhlas, tapi nak jadi ikhlas, tak boleh. Dia kena duduk dengan orang yang mana dia telah menjalani keikhlasan tersebut, baru boleh untuk nak dibimbing. Karena ikhlas ni sirrun min asrarillahi ta'ala, kena dipindahkan. Nanti akan masuk bab ikhlas pada permulaan ni. Bagi adab-adab dalam menuntut ilmu. Syekhun Fattah, guru pembuka utama. Guru saya Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah ta'ala, bila mana dibacakan ini kepada saya pun kata kepada dia, Maulana antum Syekhun Fattah li fi ilmi al-mantiq. Maksud saya mengaji mantik dengan Syekh, kita idah mubaham. Saya sebelum mengaji mantik saya tak apa nak jelah apa tujuan mengaji mantik ini. Tahu kata penting mantik ini. Sampai Imam Ghazali kata man lam ya'rif al-mantiq la thiqata bi ilmi. Siapa tak tahu mantik maka jangan percaya dengan ilmu dia. Atau macam tu sekali. Tak tahu tasawurat, tasdiqat dalam ilmu. Sebab tu jadi tak boleh nak fikir. Benda yang simple pun dia tak boleh nak fikir. Dia buat pelik. Kerana tak tahu mantik. Bukan mantik. Mantik. Ilmu ni. Ilmu logik. Ataupun dalam bahasa Melayu itu semantik dipanggil. Jadi ilmu mantik ni saya mengaji, saya nampak betul ketika duduk dengan Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah. Jadi bila dapat itu saya pun sebut kata Syekh adalah guru yang membuka saya untuk faham ilmu mantik. Ada orang kadang dia mengaji ilmu, ada yang dia tak buka. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, dia kata aku paling berat kali ilmu hisab, matematik. Mengaji ilmu matematik saya suruh ambil gunung letak atas kepala, kata angkat gunung lebih ringan kata dia daripada mengaji matematik. Tu dia. Tapi bukan matematik kita duk mengaji 1 tambah 1 2. Imam kata takkan Imam Suyuti 1 tambah 1 pun tak tahu. Hak tu tahulah tuan-tuan ni. Tu tak kisahlah. Ni mungkin dia punya matematik yang tinggi. Dan Imam As-Suyuti ada kitab faraid. Faraid kena mengaji juga cara pecahan, apa semua nak kena mengaji 1/8, 1/6, siapa nak kena dapat. Kalau kata mati meninggalkan ini, dia ni dapat 1/berapa, ni 2/berapa. Kemudian nak bahagi dapat berapa. Macam mana kalau kata tak tahu matematik? Mesti kena tahu. Tidak. Jadi dia dimaksudkan tadi dengan matematik mungkin matematik yang payah, macam algebra. Mengaji orang panggil apa? Itulah hak yang kita duk mengaji dalam matematik tambahan tu lah. Hak tengok maktam tu jadi nama pun matematik tambahan. Maksudnya ni matematik yang ada dah, ni tambahan pula. Memang pening kan. Dan dia tambah lebih pada tu. Lebih pada otak kita. Hak cerdik lah bab tu. Ada orang tak lepas api. Al-Imam Suyuti kita dia tak lepas bab tu. Ada orang dibuka dengan sebahagian ilmu, tidak dibuka dengan ilmu yang lain. Itu kena minta dengan Allah Ta'ala. Minta dengan Allah Ta'ala pembukaan tersebut. Ada orang boleh semua ilmu. Apa ilmu yang tak ada? Fizik boleh, kimia boleh. Seperti Syekh Hasan Attar rahimahullahu ta'ala, Syekhul Azhar Al-Syarif. Maulana Syekh Hasan Attar, Syekhul Akbar, menguasai semua bidang ilmu. Dia ada makmal dulu dalam Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Dalam Masjid Azhar ada makmal sains, makmal kimia, hak dia punya. Macam tu sekali. Kalau katanya Syekh Wan Ahmad Al-Fatani menguasai lebih kurang 45 bidang ilmu. Maksudnya sekali dengan kimia boleh buat emas lagi. Boleh masuk makmal buat emas. Jadi emas yang berapa karat tu, 9999 tu. Gabungan dengan bahan-bahan ni jadi emas. Macam tu. Bukan ambil korek dalam lubang, korek dalam tanah, tak. Bukan duk pi ambil apa? Duk pi kat sungai emas tu, tak. Ni buat dalam makmal jadi emas. Dan dicek pula oleh pengkaji mah pada zaman tersebut, kata ni memang mah betul. Punya pakar semua tahu kebolehan Syekh Wan Ahmad Fatani. Ni ulama kita macam tu dulu. Lepas tu kata sebahagian ulama, waktu ketika dulu nak digelar al-ustaz, digelar guru saja, ustaz. Zaman lah ustaz apa pun tak apa. Ustaz semua. Hak tak ada ustaz pun ustaz. Kalau pelajar pergi ke Mesir lagi sakan, turun kapal terbang panggil ustaz terus. Semalam baru habis tam, naik kapal terbang pergi Mesir, turun kapal terbang ustaz terus. Hari tu juga jadi ustaz. Kawan pun terkejut. Oi, rupanya saya ustaz dah ni. Baru sampai tadi. Lepas tu bila buat pengumuman bercakap lagi, ustaz-ustaz bercakap lah, ahlan wa sahlan kepada ustaz-ustaz dan ustaz-ustazah yang baru sampai ke Mesir. Oi, baru sampai pergi ustaz dah. Jadi saya ni sama dengan ustaz saya duduk di sekolah tu ni. Dia gitu dah ni. Tu yang boleh sebut. Ustaz tu dulu senior saya lah di Mesir dulu ni. Sebab dia pun sampai ke Mesir jadi ustaz lah. Baru sehari ya. Tu kalau duduk 4 tahun tak tahu jadi apa tu. Mungkin jadi alamah kabir tu. Jadi
ustaz pada zaman dahulu, kata para masyayikh, antara yang disebut oleh Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah, antara yang digelar al-ustaz pada zaman dulu adalah Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kata para ulama dulu, kalau nak digelarkan orang ni dengan ustaz, mesti menguasai kebanyakan bidang ilmu, termasuk ulum ad-dunyawiyah dengan ulum al-ukhrawiyah. Ilmu ukhrawi dengan ilmu duniawi. Maksud fizik kena tahu, kimia kena tahu, ni ilmu falak kena tahu, ilmu berkenaan dengan geografi kena tahu, sampai macam tu sekali. Ilmu bumi, geografi lah. Ilmu apa lagi? Ilmu sampai kita tak tahu nak sebut dah ilmu apa. Banyak sangat ilmu ni. Kena kuasai semua tu baru boleh digelar al-ustaz. Amanlah, ustaz ni semua orang boleh dipanggil ustaz. Dia jadi adat lah, tak ada masalah lah. Dia panggil Pak Long pula. Nampak ustaz main ni, ustaz boleh kuasai semua bidang ilmu kah? Oh tak, habis tu kami panggil ni lah, panggil Pak Long lah. Itu. Oh, tu kau ajak orang main. Tiba-tiba ya. Dia kata, baik. Guru pembuka utama. Aqlun rajah, akal bijak penyempurna. 4 minit. 4 minit. Saya nampak pun tuan-tuan pun nampak dah. Tunggu nak balik ya. Aklun hanya sikit lah. Saya duk ingatkan nak baca banyak bab juga. Rupanya tak banyak juga bab. Hari ini tamhid saja. Jadilah tu tamhid tu. Tuan-tuan kalau nak pergi mengaji kitab ni, esok pergi ke mana? Esok ke Mahat Dakwah. Ustaz apa ni, Subri Arsyad. Di tempat dia insya-Allah. Pagi esok pukul apa? Pukul 9 pagi esok insya-Allah daurah kitab ni juga. Tu saya akan baca panjang sikit sebab pagi sampai malam. Pagi tu beberapa jam, lepas tu malam pula akan baca pula kitab ni juga. Insya-Allah akan baca banyak sikitlah. Akan daurah kitab ni esok di tempat Fadil Ustaz Subri Arsyad. Di dekat dengan Gorak Parau tu. Padang Menora, dekat-dekat tu lah kot. Dekat satu jalan kan. Kuranglah. Baik. Jadi jemput ke sana kalau kata ada yang tak ada urusan apa-apa kalau nak mengaji kitab ni, pergi sana. Ataupun kalau tuan-tuan nak tengok dalam YouTube pun ada yang saya syarah. Ada sebahagian tempat yang saya syarahkan agak panjang sikit sebab saya mengajak ni di Penang. Di Penang tiap-tiap bulan, sebulan sekali saya akan ke Penang, saya akan baca kitab ni sampai khatam. Jadi itu panjang lah, pembahasan dia panjang sikit. Saya tak baca macam sini lah. Baru ni kita khatam dah di kitab ni di kampung saya. Saya dalam proses buat madrasah di Pedu, di kampung saya, kampung Ustaz Yusof lah. Di kampung saya yang madrasah saya namanya Zawiyah Nasiriyah. Saya patutnya saya tak balik tahun ini, balik sekadar cuti saja. Saya dah duduk 16 tahun di Mesir. Dah 16 tahun nuntut ilmu di Mesir. Dan tahun ni saya balik, cadangnya balik cuti lah sebab Covid. Kebetulan tu balik. Dan takdirnya Allah Ta'ala sayang dengan ayah saya. Sempat saya seminggu dengan ayah selepas saya kuarantin di KL 2 minggu, sampai balik ke rumah saya, adik-adik saya dengan isteri, orang rumah saya dengan anak-anak. Sempat seminggu dengan ayah, kemudian ayah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada sakit apa, dia sihat elok. Kemudian sakit jantung lah, sebelum ni dah bypass. Kemudian dia jatuh stroke. Hari yang jatuh tu dan 3 hari selepas tu dia wafat. Jadi saya ambil keputusan tak balik dah ke Mesir sebab mak saya tak ada orang jaga. Adik-adik ramai yang nak jaga, tapi mak saya nak duduk di kampung. Dia kata kalau pergi duduk rumah ni, saya nak ajak dia pergi ke Mesir, dia tak mau. Jadi saya ambil keputusan, kata saya duduklah di Malaysia terus. Sebab saya pun dah 16 tahun dah tinggalkan bumi Malaysia ni. Jadi walaupun saya balik tiap-tiap tahun, tapi balik sekejap sangat, balik 2 bulan, 3 bulan je saya balik. Setiap tahun saya balik tu kalau daripada 2010. Saya pergi 2004. Daripada 2004 sampai 2008 saya tak pernah balik. 4 tahun saya di Mesir, saya tak balik. Jadi kemudian selepas daripada saya kahwin, 2010 saya kahwin, saya balik tiap-tiap tahun sebab ada keluarga, ada anak-anak apa semua. Jadi mak ayah nak tengok cucu, kena baliklah tiap-tiap tahun, tapi balik sekejap lah, 2 bulan, 3 bulan, macam tu je. Tapi kali ni mungkin dah sampai waktu kot untuk saya duduk di sini. Jadi alhamdulillah ramailah yang bantu kita untuk nak buat zawiyah ni. Baru sebulan kita buka sumbangan, alhamdulillah dah selesai untuk tambun tanah lebih kurang 150,000 dah selesai. Kita akan mula tambun dah dalam esok ataupun lusa, akan bermula dia punya projek dia. Yang kedua, beli tanah.
Tanah sebelah rumah saya tu saya beli, harga dia lebih kurang 50,000. Alhamdulillah dah dibeli. Selesai dalam masa 2 minggu, tak sampai di 2 minggu. Dah 3 hari dah boleh beli tanah dah. Tanah 50,000, 3 hari dapat beli tanah. Kemudian untuk tambun 150,000 dah cukup dah 2 hari lepas. Alhamdulillah. Kemudian kita tutup sekejap untuk proses tambun dulu. Kemudian baru kita akan buka pula untuk proses pembinaan nanti, insya-Allah. Baru ada wakaf nanti untuk pembinaan pula. Nah, kita akan bina masjid ataupun surau, kemudian sekali dengan rumah murid ataupun asrama dan sebagainya. Sebab tanah tak luas, jadi saya bukan buat pondok macam zaman dulu lah, bukan pondok sebiji-sebiji itu. Kita buat dalam bentuk asrama. Pondok ni tuan-tuan manhaj. Pondok bukannya pondok tu. Pondok ni manhaj. Pondok ni sistem pengajian dalam pondok tu. Bukan pondok ni sebiji baru pondok. Kalau ada sebiji tak mengaji tak ada juga. Faham tak? Dia duduk tengok pondok, tengok dia main-main tengok, oh pondok apa ni bangunan ni. Tu orang panggil bodoh, orang panggil. Faham? Kalau main jenis tengok macam tu, kita kata ni tak apa nak cerdik. Pondok bukannya pondok. Kalau tuan-tuan pergi ke Azhar, jenuh cari pondok, tak ada jumpa ah. Kalau pergi ke Mekah lagi zakan, tak ada pondok tu. Pondok kau mana? Mengaji di Masjidil Haram. Pondok kau mana? Dia duduk dalam bangunan. Pondok ni manhaj, kata ulama. Pondok ini manhaj. Pesantren tu manhaj, bukannya bangunan tu. Sebab tu al-insan qabla al-bunyan. Kita bina manhaj pada manusia dulu, bukan pada bangunan tu. Sebab tu saya akan ambil pelajar lebih kurang 10 orang saja. Pelajar saya akan ambil. Mula bulan 1 ni insya-Allah. Bulan 1 ni saya akan ambil. Saya nak buka bulan 5. Tapi semangat telajak pula baru ni bila buat daurah di kampung saya tu, ramai pelajar yang datang. Sebab ada SOP ni, kita datang. Tidak ramai lagi nak datang. No. Tapi dah saya buat SOP tu, kita ambil 30 orang saja, 40 orang yang datang. Jadi saya semangat tu, saya pun bagi tahu dekat staf Zawiyah, kita kena buat cepat, kata saya nak ambil pelajar bulan 1 ni insya-Allah. Bulan 1 ni akan mula pengambilan. Jadi mereka akan mula mengaji di rumah saya dulu. Akan cari rumah sewa di kampung. Mereka akan tiap-tiap hari akan main mengaji dengan saya. Syarat dia satu saja. Syarat dia satu saja. Nak mengaji di situ, tak satu lah, ada banyak lah syarat tu. Cuma antara syaratnya apa dia? Ni berat sikit lah. Dia tak boleh balik selama 4 tahun. Dia akan main ke Pedu, duduk dengan saya nanti. Dia main-main tu macam cok pasport lah. Macam duduk di Mesir lah. Dia macam main-main tu, main duduk naik kapal terbang, cok pasport, tak boleh balik dah. 4 tahun tak boleh balik. Duduk di kampung tu, duduk dengan saya selama 4 tahun, tak boleh balik. Tak boleh balik. Tanya Abi macam apa? Raya tak boleh balik. Tu dah sebut dah tadi ni, tak boleh balik. Nak buat macam mana? Raya dengan saya lah. Dia raya dengan saya. Kalau ni kedua tak boleh kahwin, handset tidak ada. Kalau dia terkenal macam mana pun sebelum ni, contoh dia nak main jadi anak murid saya, dia kena tinggal semua keterkenalan dia tu. Dia akan kena jadi khumul balik, jadi orang biasa balik, tak ada apa lah. Dia kena main duduk dengan saya 4 tahun, tidak boleh balik. Dan saya akan didik mereka selama 4 tahun tersebut insya-Allah. Tuan-tuan doalah, moga-moga berjaya. 10 orang saya ambil, tak ramai pun. Dan 10 orang tu kita akan support semua kehidupan mereka, termasuk kitab-kitab yang mereka gunakan, baju mereka pun kita akan belikan. Semua sekali. Dan bila dah habis 4 tahun tu, kalau kita nak menikah, bini dia pun kita akan carikan insya-Allah. Kalau kita boleh nak cari lah. Tu. Dan tuan-tuan doa moga 10 orang yang akan dipilih nanti ni bakal menjadi orang-orang yang akan menyinari agama Allah Ta'ala insya-Allah. Dan syarat dia satu ya, tak boleh balik 4 tahun. Tu ya. Umur berapa saya akan ambil? Umur 18 tahun ke atas. Lepas tu saya tak akan ambil umur kecil. Umur kecil yang akan masalah adalah mak pak dia nanti. Kalau ambil umur 11 tahun, mak dia teriak teruk pada anak dia. Jadi saya tak akan ambil budak kecil, saya akan ambil umur 18 tahun ke atas. Daripada habis SPM, tak perlu fikir SPM dah. SPM ambil siap-siap. 18 ke atas. Sampai umur berapa? Saya nak letakkan had penghujung dia tu kena umur 25 ke. Yang sebegitulah. Umur 18 sampai umur 25 tahun. Jadi tak ada gap sangat beza umur tu yang jauh sangat. Saya ada seorang main umur 60 letih kita. 18 dan seterusnya. Main umur 70. Saya nak mengaji juga. Umur 70 dah. Jenuh. Dan kalau yang main nak mengaji ni, kalau mak ayah dia nak mengaji, mak dia main, mak dia kata saya nak hantar anak saya ni ustaz, saya minat ni. 4 tahun tak boleh balik, tak apa ke? Saya tanya. Dia kata boleh ustaz, tak apa. Siapa yang nak mengaji ni? Kakak ke anak kakak nak mengaji? Tak, saya memang minat betul. Kakak duduk, anak kakak balik. Faham? Dia kena duduk lah anak dia balik Yang seronok dia nak mengaji. Dia dengan lelaki dia nak mengaji. Dia duduk. Masalah nanti dia yang nak mengaji, anak tak mau mengaji. Dia kata anak tu lari lagi. Lepas tu saya ambil amsab besar. Amsab besar ni senang sikit, nak tomoy pun senang.
Ya, tak apa hati tendang terus ya. Handset tak boleh ada hubungan dengan mana-mana wanita, tidak boleh ada dah. Kalau bertunang ke apa semua kali bincang siap-siap dah 4 tahun tak ada berhubung ni. Tak payah gagah-gagah pula main. Saya akan buat kelas mingguan. Kelas duha, kuliah duha akan buat macam Tok Guru Saleh buat tu, kita akan buat di Pedu nanti insya-Allah. Nanti orang akan main ke Pedu tu, mungkin akan mana nak tahu akan datang ni depa buat apa ni pasal malam pula kat situ ke. Lepas tu mak ayah nak main apa semua tu. Hak tu pun tunang pun pakai duk main tu. Kalau kena dengan saya, insya-Allah. Kita akan buat kolam nanti insya-Allah. Tu beza untuk rendam anak-anak murid yang buah ni. Ada kolam dan ada telaga dekat rumah saya tu. Dua-dua tu kita akan gunakan dengan sepenuhnya insya-Allah. Jadi tuan-tuan doa moga-moga anak-anak murid kita nanti ni akan jadi orang-orang yang berguna insya-Allah taala. Itu saja kita minta, harapkan dah sampai waktu dia, dah lebih pada waktu dia. InsyaAllah ada rezeki peluang kita akan sambung pada masa akan datang kalau direzekikan oleh Allah Ta'ala. Kita sampai pada bait yang ke-17 ke-17 ataupun ke-18 hari kita baca dah, cuma tak disyarahkan lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. ربنا زدنا علما ووسع رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين كثير النوال وحسن الفعال قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال ولك الحمد والمنة والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Saya ucap terima kasih banyak pada pihak masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa yang sudi jemput saya pada hari ini. Moga-moga kita dapat bertemu pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.